Saya Fatimah atas mintaan untuk saya mentangkan hari ini. Tajuk hari ini sebenarnya tajuk yang mudah je, dan sebenarnya mudah tu actually benda tu sangat penting untuk dibincangkan di Malaysia. Jadi topik yang saya nak bincangkan hari ini ialah pasal kemiskinan. So barangkali bila kita cerita pasal kemiskinan, saya cakap Melayu baku sikit bila kita cakap pasal kemiskinan, benda yang pertama kita akan fikir pasal kemiskinan ialah macam mana kita nak takrifkan kemiskinan tu, macam mana kita nak define kemiskinan tu. Jadi bila kita miskin kan, miskin tu sebab tak boleh beli barang. Macam contohnya, aku miskin sebab aku tak cukup makan. Aku miskin sebab aku tak boleh barang ni, aku tak boleh barang tu. So kemiskinan ni secara istilah dia ialah ketidakmampuan seseorang tu untuk membeli satu barang ataupun untuk mendapatkan satu perkhidmatan tu. So basically itu takrif kemiskinan. Jadi dalam kemiskinan itu sendiri ada pelbagai takrif yang digunakan. Contohnya World Bank dia menggunakan satu istilah nama absolute poverty. Absolute poverty, saya belajar takrif ni masa tahun lepas, masa belajar sosiologi. Absolute poverty tu ialah di mana income dia ialah kurang daripada $1 sehari. So maksudnya $30 sebulan. So itu adalah absolute poverty. Dan lepas absolute poverty adalah poverty, relative poverty atau extreme poverty. So US menggunakan extreme poverty untuk menggambarkan satu takrif kemiskinan dia yang lain. What is extreme poverty again? Extreme poverty ni US punya kemiskinan yang mentakrifkan kemiskinan tu ialah seorang yang tak earn lebih daripada $2 sehari. Oh, so absolute poverty dengan is worse compared to extreme poverty. And absolute dengan extreme. Okay, Malaysia, barangkali kita selalu dengar Malaysia, kemiskinan tegar sifar. Dan dia selalu cakap miskin tegar. So miskin tegar ni sebenarnya dia punya definisi dia dekat dengan extreme poverty yang maksud US ni. Oh, I guessed it from a mile away. I saw your face and I was like, Rashad is studying. Yes, I am studying for some reason. Join us for teh-tarik. Okay, so kemiskinan tegar sifar ni sebenarnya dia punya nilai dia agak dekat dengan extreme poverty yang US ni. Dan di mana bila cakap kemiskinan tegar ni, jumlah dia sangat sedikit tau. Dan Malaysia sememangnya ada kemiskinan tegar lagi. What is kemiskinan tegar again? Kemiskinan tegar ni is Kita tengah record. Kemiskinan tegar ni is takrifnya kalau kat Malaysia is RM115 sebulan. Apa? RM115 sebulan. Kemiskinan tegar Satu per nombor kapita. bagi 30? Dalam $50. RM4 sehari. Okay. Dekat $1. Dan sememangnya kat Malaysia ada kemiskinan tegar sifar lagi. Tak silap saya, last check dia buat tahun 2009, 0.9%. So maksudnya kat situ ada dalam dekat 100,000, 200,000 orang lagi kemiskinan tegar sifar Di Malaysia. kat Malaysia. Dia punya demografi dia kat mana yang paling? Demografi dia yang banyak dekat orang asli. Sebab orang asli sememangnya, sebab apa kita ingat orang asli ni miskin tegar? Sebab dia hidup secara nomad, dia sara diri sendiri. Jadi dia tak memerlukan duit untuk sara hidup dia orang. And they use a lot of natural resources to like menanggung diri sendiri lah. They don't really rely a lot of like consumerism compared to us who lives in the city. I guess that's why they don't really need that much money. Betul lah. Jadi macam dia orang lagi sara diri sendiri. Dia orang kalau ada cukup makan lah. Cukup lah kan. Dia orang tak banyak guna duit untuk benda lain. Jadi bila kita cakap kemiskinan tegar kat Malaysia, memang dia punya ramainya orang dekat orang asli lah. Jadi bila kita cakap pasal poverty, benda yang paling senang kita nak tengok orang tu miskin atau tak miskin ialah guna income. Jadi berapa banyak orang tu dapat setiap bulan. Itu kira pendapatan kasar. Jadi bila kita cakap pasal pendapatan kasar ni, memanglah kita guna segi pendapatan tu, income. Dia memang aspek yang paling senang yang kita boleh guna untuk takrifkan macam mana orang tu miskin atau tak miskin. Tapi masalah dengan benda tu ialah bila kita tengok dari segi income,
bila kita tengok dari segi income, dia macam kau tengok income pada saat tu, lepas tu kau cakap miskin tak miskin. And dia kau tak tengok macam mana dia punya miskin atau tak miskin pada zaman dulu. Macam masa zaman dia muda-muda, kalau dia berusia kan. And income tu dia tak boleh tangkap sangat macam mana orang tu boleh earn pada masa depan. Secara ringkas dia, orang tu akan sentiasa miskin pada masa depan. Akan sentiasa miskin kepada masa depan. Adakah waktu ni je dia miskin sebab waktu tu income dia kurang sikit daripada yang biasa kan? And of course, their real, I guess, this is my opinion lah. I don't really know in depth about this topic, but I guess it's also different if you see it in a real income way. I mean, if you look at the whole nation, yes, their real income akan jatuh. Tapi if you look at the stuff that they buy, and then you ikut situ, then you ambil the real income, they might not be as miskin as they are. Exactly. So nanti kita akan tengok yang sebenarnya orang-orang yang pencen, dia macam kalau orang pencen, orang dapat KWSP, sebenarnya dia pegang duit yang banyak. Satu whole chunk duit yang banyak. Tapi kalau inflasi naik, kalau inflasi tengah naik, barang tengah naik, technically dia punya real income dia kurang. Tapi bila ekonomi jatuh, dia punya real income dia banyak. So tu masalah dia bila kita ada duit banyak-banyak ni. Jadi itu kita akan sambung balik sekejap lagi. So macam memang betul lah, harga barang pada waktu tu sebenarnya akan mempengaruhi berapa banyak barang kau beli pada waktu tu. Cakap Melayu full sikit Jadi dekat Malaysia, kita tahu tak tahu, kita sebenarnya ada income, kita ada satu bancian yang kita boleh ukur berapa banyak pendapatan yang orang Malaysia semua ada lah. So kalau kita beberapa hari lepas saya tengok kan, ada satu income ni, ada satu bancian ni nama dia Household Income Survey. So Household Income Survey ni dia dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, dan dia akan buat perangkaan ni dalam 2 kali setiap 5 tahun. Okay, 2 kali setiap 5 tahun. Dan kali terakhir dia buat ni pada tahun 2009, 2010. So they should have one They should have one more soon. right after the election lah. Mungkin tu sebab orang tak nak buat waktu election. Dia akan buat 2 kali setiap 5 tahun. Dan jadi kalau siapa yang memang nak tahu sangat, memang betul-betul nak tahu, ada laman web tu dekat Jabatan Perangkaan Malaysia, dekat EPU. What is this household income? How do they measure it? How do they do the survey? Okay, how do you survey? Secara terperincinya saya tak tahu dia punya metodologi dia macam mana dia buat. Maybe dia apa dia buat, dia akan banci dalam 50,000, 60,000 orang. Lepas tu dia tanya berapa banyak income. Lepas tu daripada tu dia buatlah kesimpulan banyak income Malaysia semua. Dan dia ada berapa lampiran dia tunjuk berapa banyak top 20%, middle 40% and bottom 40%. So dia tengoklah ikut kaum macam mana. Lepas tu dia tengok insiden kemiskinan dan insiden kemiskinan tegar. Jadi tadi saya boleh cakap kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar tu is dalam RM120 seorang untuk setiap bulan. Yang RM4 satu Yang hari. RM4 satu hari. Tapi itu yang per kapita. Kalau yang orang kira yang seisi rumah, kira household, household dia kali 4. So kira apa yang kita biasa dengar kat Malaysia yang RM460 sebulan, RM480 sebulan, itu kira untuk satu keluarga yang 4 orang lah. Macam mak, ayah anak, dengan dua anak. Jadi yang apa yang kita dekat Malaysia selama ni, yang RM760, yang RM780, itu sebenarnya miskin. So miskin tu dia macam dia lebih sikit daripada miskin tegar tu dalam RM300. Maksudnya dia tengok like how many people they have to tanggung lah. How many people have to tanggung. So dia macam kalau tengok nanti ada satu table tu kat, rasanya dia ada kat ni, dekat Kementerian Perumahan, Kementerian Wanita dan Rumah Tangga kan. So dia ada satu table ni tau, untuk tunjukkan macam ni pendapatan miskin tegar untuk satu orang per kapita, and then dia ada pendapatan isi rumah untuk empat orang, macam satu isi rumah kan.
Jadi yang miskin tu ialah 760 hingga 780. 780 ringgit sekarang ni dia baru naik 780 ringgit. Dan kalau kat Sabah dan Sarawak dia naikkan dalam 100 ringgit. Sebab lagi mahal barang kat Sabah dan Sarawak. So itu basically apa yang kita ada. Dan memang sebagaimana yang kita tahu dia punya takrif tu, dia punya jumlah tu memang sebenarnya tak cukup menyeluruh lah. Sebab ikut US pun sendiri, walaupun US punya takrif kemiskinan tu memanglah ketinggalan, tapi at least lagi baik daripada Malaysia. Jadi pada tahun 1963, 1964 Allah, apa jadi? Baru rakam ke? Dah rakam dah. Okay. So nama dia Molly Orhansky tau. Molly Orhansky ni, dia merupakan orang yang pertama yang cuba untuk mendefinisikan kemiskinan ikut berapa banyak orang yang ada dalam rumah tangga tu. Macam contohnya kalau seorang ni definisi miskinnya berapa dolar. Lepas tu 2 orang, lepas tu 3 orang, lepas tu 4 orang. Lepas tu dia buat dalam 9 orang, 10 orang. Jadi itu memang pada tahun 1990-an tu kira macam antara benda yang paling terbaru yang diorang boleh buat lah. Dan lepas tu dia bahagikan kepada bandar dan luar bandar. Sebab apa? Kalau luar bandar ada kemungkinan besar kalau luar bandar tu macam dia ada farm sendiri, dia ada dia punya dia boleh self sustain diri sendiri. So dia bezakan bandar dengan luar bandar. Jadi setakat ni kan kita baru cakap pasal income. Your ankle okay already ah? Your ankle okay already ah? Jadi You can run. I can run lah, but I cannot. Yeah, I can run. Jadi bila kita pasal income kan, setakat ni kita baru guna satu income yang nama dia nominal income. Tadi yang orang cakap tadi Kasha dia baru perkenalkan lagi satu terma yang penting, nama dia real income. Dan real income sebenarnya benda ni like orang ahli-ahli ekonomi yang biasanya lagi ingin minat nak tahu lah real income. Dan real income ni sememangnya lain daripada nominal income sebab dua benda. Real income ni dia lain, dia boleh bertukar-tukar, dia boleh berubah bila harga barang tu naik atau harga barang tu turun. Dia macam harga barang tu bertukar-tukar. Dan income pun bertukar-tukar dari segi jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Dan sememangnya kalau kita nak tahu berapa banyak barang kita boleh beli guna duit tu, kita akan lagi nak tahu pasal real income lah. Jadi kita cerita sikit pasal ekonomi kan. Sebab kalau kita nak cerita pasal income, kena cerita pasal ekonomi sikit kan. Kita kalau balik-balik, kita kalau kena cerita nak ambil account kan, kita akan biasa ingat income equals to expenses kan. Laju kiri sama dengan laju kanan, balik-balik tu kan. Jadi sebenarnya kalau ekonomi, saya rasa ramai orang tahu kan, income dengan expenditure. Jadi untuk expenditure kita guna gross domestic product dan GDP. Tapi yang biasanya orang jarang cakap is GNI, gross national income. So sebenarnya apabila kita cakap pasal ekonomi, kita akan cakap ekonomi bagus sekarang sebab GDP naik. So bila GDP naik, sebenarnya yang pertama, GDP naik maksudnya orang lagi banyak belanja. Okay, orang lagi banyak belanja. Itu benda paling senang kita boleh cakap. Tapi sebenarnya orang lagi belanja lagi banyak tak semestinya bermaksud kau ada income lagi banyak. And lagi satu, GNI ni GNI gross national income ni ada satu benda yang dia tak tolak. And benda tu sebenarnya dekat mana-mana pun adalah. Nama dia indirect business tax, macam sales tax. So maksudnya masalah paling yang pertama bila kita kira pasal gross national income is kau tak tolak dengan berapa banyak kau punya sales tax kau. So macam contohnya, so basically lagi banyak barang kau beli, lagi kurang lah kau punya barang, kau lagi banyak barang beli, lagi banyak lah tax kau, dan lagi banyak lah kurang kau punya income tu. So basically bila kita dengar kat Malaysia kan, GDP naik sebanyak 5.6%. Sebenarnya apa nak cakap pasal 5.6% tu ialah in real terms, real GDP itself is naik by 5.6%. So just in case kalau orang akhirnya tahu kan, sebenarnya 5.6% tu sebenarnya in real terms. That's what we've been hearing all this while. Tapi sebenarnya
bila kita cakap pasal GDP and naik 5.6%, okay, kita menyimpang sikit and bila kita sekarang dengar election kan, and election semua cakap kita nak naikkan ekonomi untuk naik jadi 8%, 9%, 10%. Tu yang biasanya orang semua nak cakap kan, tu manifesto dia kan. Sebenarnya kalau ikut dari segi orang yang dah belajar makroekonomi, baru belajar, sebenarnya benda tu memang tak boleh ada untuk jangka masa yang panjang tau. Sebab ahli-ahli ekonomi dia ada takdirkan satu ni sebagai convergence atau steady state. Jadi semua orang yang dah ambil makroekonomi dia tahu lah kan. So sebenarnya bila over time bila ekonomi baru nak kembang, mesti ada macam dia punya kapita dia punya barang-barang dia semua sikit kan. Jadi bila dia realisasikan dia punya orang dia semua cukup, dia efisien semua, jadi dia punya barang-barang dia punya income dia makin meningkat, akan sampai kat satu tahap yang dia tak akan boleh naik lebih daripada tu, melainkan teknologi tu makin maju lah. Jadi sebenarnya nak cakapnya dari sudut kesimpulannya, selagi teknologi tu lagi maju, selagi tu ekonomi tu boleh maju. Dan memang sekarangnya ikut semua negara, even Amerika Syarikat, memang ekonomi akan sentiasa naik lagi lah sebab teknologi makin maju kan. Okay, tu digression je. Okay, jadi bila kita cakap pasal income, dan saya cakap pasal satu benda yang income, memang masalah income is dia hanya boleh tengok pada saat tu je. Macam kalau biasanya saya earn $100 dan pada waktu tu saya earn $80 dan tarif kemiskinan waktu tu ialah $90 sebulan. Jadi pada waktu tu saya diisytiharkan sebagai miskin, tapi sebenarnya secara biasanya saya earn $100 sebulan. Jadi itu masalah. Jadi masalah income tu sendiri ialah dia macam satu snapshot untuk membahagikan orang sama ada awak miskin ataupun awak tak miskin. Jadi untuk lagi kita tengok macam mana sebenarnya orang tu miskin atau tak miskin, kita kena bawa lagi beberapa terma-terma lain. Contohnya konsep net worth, konsep earnings capacity, berapa banyak orang boleh earn berdasarkan dia punya education background, berdasarkan dia punya demographic. And lagi satu, orang tengah main football kat luar ni, cantik weather ni. Sekarang dah April. Dan lagi satu ialah transitory income. Jadi bila kita cakap pasal net worth concept, bila kita belajar pasal worth, berapa banyak barang yang kau ada atau berapa banyak kau punya income. Jadi income tu satu benda. And lagi satu is berapa banyak benda kau ada. Macam berapa banyak benda lain yang kau ada dengan kau lah. Macam contohnya is aku ada rumah. So bila orang cerita pasal income, orang kan biasa cakap aku earn $1,000 sebulan. Dan aku sebenarnya ada rumah $10,000 sebulan. Tak ada. Sorry. Aku ada earn rumah $10,000. So biasanya untuk kita lagi nak cakap orang tu sebenarnya kaya atau tak kaya, kita kena tengok berapa banyak property yang dia ada dan berapa banyak hutang dia ada. So basically kita kena tengok income dan net worth. Dan jadi benda-benda yang saya semua cerita ni saya dapatkan daripada satu buku yang ada satu profesor ni bagi kat saya. What's the title? Nama dia is define measuring the tajuk measuring the improving the improving the measure of economic well-being. Dia saya memang secara jujurnya saya tak faham buku tu secara menyeluruh sebab saya tak ambil kelas statistik lagi. Tapi kalau saya ambil statistik sikit, saya ambil kelas ekonometrik sikit, memang saya faham lah benda tu secara menyeluruh lah. Tapi bila saya tak ambil lagi benda tu, tak faham lagi lah benda tu. Dia sangat technical. I bet there's going to be a lot of jargons in there. Memang a lot of jargons. And lagi saya akan perkenalkan satu term yang sebenarnya makroekonomi sangat suka pasal term ni. Nama dia permanent income. Tak, serius. Dalam buku tu memang dia tekankan konsep permanent income sangat. Dan sebenarnya ada relevan ya, walaupun memang permanent income tu sendiri sebenarnya satu hipotesis memangnya salah.
Nanti saya cerita sikit pasal permanent income tu. Jadi one easy lah. It's okay. Can get A1. It's easy. Yes, thank you. okay, bila kita cerita pasal rumah kan, nak cerita sikit pasal polisi yang ada kat Malaysia ni. Saya rasa kat Malaysia, tak tahulah polisi ni hangat lagi ke tak, tapi biasanya kat Malaysia kita biasa dengar pasal kuota untuk Bumiputera, semua benda untuk Bumiputera kan. Dan sebenarnya ada satu benda yang saya rasa terkilan sikit lah. Mungkin saya terkilan dengan orang Melayu lah. Bukan saya tak terkilan dengan orang bukan Melayu. Saya terkilan dengan orang Melayu. Ada lah sebabnya. Okay, sebab apa saya terkilan dengan orang Melayu? Masa mula-mula, bila PNB dia buat satu amanah saham kan, Untuk Bumiputera sahaja. amanah saham Bumiputera atau amanah saham something, biasanya dia akan simpan kuota sikit untuk yang Melayu. Dia akan simpan kuota untuk yang bukan Melayu. Dan biasanya kuota untuk yang bukan Melayu tu memang akan laku cepat lah. Memang akan cepat habis lah. Lepas tu yang kuota Melayu tu tak ada orang yang beli. Tak luak langsung. Lepas tu atas desakan orang ramai untuk melepaskan kuota yang Melayu kepada orang lain baru habis. Tapi yang sebenarnya yang sangat mencuit hati dan sebenarnya sangat terkilan is apabila saya tengok statistik tu, sebenarnya top 40%, top 20% untuk orang kat Malaysia ni sebenarnya tak ada jurang antara kaum tau. Sebenarnya Melayu, Cina, India, lain-lain, sebenarnya dia punya top 20% sebenarnya sama je. Saya tak, jadi yang hairannya, saya tak tahu sebenarnya orang Melayu ni macam mana dia punya cara dia jana dia punya income dia. Macam mana cara untuk dia mengekalkan atau menambahkan pendapatan tu sendiri. Lagi banyak belanja ke, lagi apa, saya pun tak tahu. Dan sebenarnya bila nak cerita pasal rumah ni, satu polisi yang memang sebenarnya sangat kontroversi dan semakin akan menjadi sangat kontroversi ialah konsep 7% kuota rumah untuk 7% diskaun untuk Bumiputera. Dan sebenarnya benda tu memang sebenarnya hangat lah dulu dan sekarang. Dan saya tak pasti berapa banyak rumah sebenarnya ialah untuk orang Melayu. Macam contohnya ada certain percentage atau certain pecahan tu kenalah dibeli oleh orang Melayu saja dan orang lain tak boleh beli. Orang bukan Melayu tak boleh beli. Saya tak tahu pecahannya berapa. Tapi apabila dia buat pecahan tu macam reserve untuk orang Melayu tak beli pun. Jadi orang-orang pemaju ni sebenarnya macam orang-orang pemaju ni macam kata kau simpan kuota ni untuk orang Melayu, dah lah bagi diskaun, tak orang beli lah tu kan. So macam pemaju pun semua macam tension lah dengan benda tu kan. Jadi itu benda yang sebenarnya sangat pelik lagi ajaib lah. I guess, sorry. Okay. To me, in this sense, it's like, because this is an opinion lah. Sebagai orang Melayu kan, macam sedih juga benda ni. Because we, as the Bumis, are given a lot of privileges, are given a lot of incentives. But because of that, we feel so comfortable and we stay in our comfort zone that we don't work hard for it. Because orang dah kasih banyak chance, banyak peluang, you're like escape from all the troubles, tapi kita tak gunakan benda tu fully tau, because we don't know how to appreciate. Basically, we Malays are taking it for granted lah. And I guess that's why like people don't get out of the bubble. And it's so sad because everyone else works hard for it, tapi tak boleh dapat because of this. Sedih lah. And lagi satu, sebenarnya dia macam ni tau. Orang semua cakap harga rumah makin meningkat dan sebenarnya tak dapat dinafikan. Harga rumah tu sebenarnya meningkat. Dan sebenarnya CPI yang kita cakap pasal inflasi, bila kita cakap pasal inflasi tu cakap CPI bila saya tengok balik secara pendapat saya yang sebenarnya tak belajar lagi ekonometrik lagi ni, CPI sebenarnya understate kos harga rumah tu yang menaik sebab dia punya wajaran, dia punya weightage dia sebenarnya macam tak cukup berat. Dan saya akan cuba cakap benda tu sekejap lagi. Memanglah harga rumah tu makin naik. Tapi bila harga rumah makin naik, hutang yang orang kena ambil untuk dapat rumah tu pun makin naik lah. Macam contohnya, kalau kau beli rumah 100,000 and kau down payment 20,000,
nak loan 80,000 tapi maybe kena bayar 120,000 untuk rumah tu kan. Untuk pinjaman tu semua kan. Jadi sebenarnya nak cakap orang sebenarnya bila nak beli satu benda tu atau bila nak beli satu aset tu, benda yang pertama dia kena fikir ialah bila lepas dia dah habis, bila dah habis dia punya bayar hutang tu, dia punya aset dia memang akan terus melonjak. Tak melonjak. Aset dia makan, dia punya income dia macam akan makin bertambah sebab net worth dia makin bertambah, sebab hutang dia makin kurang. Tapi untuk jadi benda tu, dia kena bijak untuk tahu rumah apa yang dia kena beli. Jadi masalah orang Malaysia zaman sekarang, bila semua nak duduk Klang Valley, harga rumah Klang Valley makin tinggi, makin tingkat. Lepas tu cakap, oh kita nak beli rumah Klang Valley, semua mahal-mahal semua kan. Lepas tu kena cari sampai Seremban lah, kena cari sampai Bangi lah. Bangi pun dah mahal sebab dari universiti kan, Unitan. Pergi sampai kena pergi Kajang lah apa semua kan. Tapi benda yang dia kena faham, satu benda ialah harga rumah akan sememangnya makin meningkat lepas ni. Jadi sebenarnya suka tak suka, dan memangnya saya lepas graduate ni, nasib baiklah ada rumah atuk nenek saya kat setapak tu. Kalau tak, kena cari rumah jauh-jauh. Jadi untuk jangka masa panjang, orang kena sedar yang beli rumah tu sebenarnya sebagai satu pelaburan, dan memang harga rumah memang lagi meningkat, apatah lagi kat Klang Valley kan. Tu yang pertama. Dan yang kedua, dia kena sedar diri sikit. Bila kau dah beli rumah, kau kena cari cara untuk macam mana nak tingkatkan income kau untuk kau bayar hutang tu. Kalau contohnya, kau beli, kalau kau beli rumah 100,000, tapi income kau bila tengok balik kan, aku earn RM5,000 je sebulan. RM5 tu sebenarnya banyak. Okay, aku earn RM2,000 sebulan, and je aku nak bayar rumah 100,000. And bila dia sedar yang rumah nilai yang dia beli tu sebenarnya lagi tinggi daripada apa yang dia expect rumah tu harga dia berapa, dia kena cari cara untuk tingkatkan income dia. Kalau tak, memanglah tak mampu kan. Jadi masalah pertama is bila kau dapat aset, kena cari and ada hutang sekali dengan benda tu, kena cari cara nak tingkat income tu. Dan cara nak tingkatkan income tu, dah sememangnya kena bekerja lagi keras, tingkatkan productivity. Tu cara. Walaupun it sounds stupid, tapi sebenarnya penting tau. It's orang yang biasa bila fikir kan, income tak naik kan. When you associate income, kita kena tengok agak productivity orang tu. Ini nak cerita pasal labor econ sikit Sememangnya kalau orang employer tu sendiri tak nampak kau macam bernilai kepada company tu, dia takkan cari cara untuk tingkatkan income kau. It's simple as that. Walaupun orang cakap pasal like business ni kejam lah semua, tapi kalau kau sendiri tak rasa menyumbang, tak begitu berharga untuk company tu, dia tak akan naikkan gaji kau. Dia tak akan naikkan kau punya promotion semua. So it's a matter of awak sedar diri sikit yang awak sebenarnya tak bernilai, ataupun awak cuba cari cara untuk awak tingkatkan pendapatan awak, is go to other companies and cari better wage. It's as simple as that. Dia macam saya buatkan benda tu macam bread and butter, tapi sebenarnya that's the reality of life, and that's how companies work, and that's how business work. So itu satu benda yang orang semua patut sedar lah, walaupun it sounds actually very harsh. Lepas tu bila kita nak berkonsep, ada satu lagi benda tau yang ditekankan dalam buku tu, nama dia earnings capacity. Earnings capacity tu, bila saya sedar, dia sebenarnya saya perasan dia ada persamaan dengan satu benda ni nama ni macroeconomy, segak lah namanya, full employment. So jadi bila full employment tu maksudnya kalau semua income and efficiency dengan orang semua direalisasikan, dia lagi efisien, dia akan earn income banyak ni, dia boleh produce berapa banyak good ni. Macam ni adalah dia punya level dia. So basically earnings capacity tu maksud dia, kalau kau ada bachelor degree, kalau kau lelaki atau kau perempuan, sedih ada lagi diskriminasi pendapatan antara lelaki dan perempuan, ada lagi. So kalau tengok pendapatan, tengok education macam mana, tengok kau lelaki perempuan, saya tak tahu jurang
antara kaum pendapatan macam mana, sebab saya pun tak pasti lagi mana. Lepas tu berapa banyak minggu kau kerja, sebab kena ingat biasanya bila kita ingat kerja full time, ada yang kerja part time je. So bila having that all into account, berapa banyak income kau boleh earn, that's basically earnings capacity. And kerja apa kau earn, macam kerja apa yang kau buat lah. So apa yang dia perasan, and sebenarnya satu benda yang sangat interesting is bila kita tengok sekarang, at least in context of US punya ekonomi, ada satu term dia tau, term yang baru. Kalau yang sociology dah tahu lah benda ni, nama dia black middle class. Black middle class tu satu benda yang baru lagi, sebab considering the fact that sebenarnya bila kita cakap pasal middle class, kita akan fikir pasal orang African American yang dulu yang middle class. Jadi and black middle class ni sebenarnya satu generasi yang baru yang lepas civil rights movement. Bila lepas civil rights movement dah tak ada diskriminasi macam dulu, tak ada Jim Crow. Jadi diorang ni masuk college, get a good job. So adalah orang yang baru ni kan dapat certain income yang boleh dikonsiderkan sebagai middle class. Bila lepas middle class tu, and diorang buat pasal study ni kan, compare kan antara yang African American dan bukan African American, yang white lah. Sebenarnya African American walaupun dia sebagai middle class, dia sebenarnya lagi miskin daripada dia punya white counterpart dia orang. And probably is because of that is diorang tak tengok satu benda is dia punya apa yang diorang dapat before, dia punya bequest diorang, apa yang diorang dapat daripada generasi dulu. Macam contohnya kan, kalau bapak kau income dia macam tak seberapa, lepas tu anak yang berjaya kan, so technically anak tu sebenarnya yang build everything up to middle class. Dia tak ada something yang from your father, from your grandfather. Tapi yang white, yang middle class, sebenarnya dia ada that sense of like daripada atuk ke bapa, daripada bapa ke anak. So macam there is still some sense of inheritance yang membuatkan orang white tu sebenarnya lagi kaya daripada black. Dan memang sebenarnya tak dinafikan yang sebenarnya ada discrimination antara white and black in the labor force. Macam somehow black tu dia lagi kurang income dia daripada white. Dia macam it's merely merely discrimination, income discrimination dari segi you punya race tu sendiri. Saya pernah baca last time, ada lah pernah baca kat Malaysia Insider pasal satu news ni. Diorang buat this nama dia audit study tau, di mana orang Melayu dan orang bukan Melayu, in this case dia bagi contoh orang Cina. Dia orang Melayu ni boleh cakap Cina dan orang Cina sebenarnya boleh cakap Cina. And dia punya background dia semua education background, dia punya score dia semua sama. Tapi yang beza dia cuma either Melayu atau Cina. So dia buat benda ni dekat maybe tak tahu lah, dia buat dekat berapa puluh company, so dia banyak hantar resume semua kan. Basically they found out that yang bukan Melayu ni lagi ada tinggi dia punya proportion, like kemungkinan untuk dipanggil untuk interview dan untuk dapat kerja daripada orang Melayu ni, despite the fact that Melayu tu sendiri itself boleh cakap Mandarin. Kenapa? And that itself is very strange. It's either because that Melayu itself is stereotyped as orang yang tak produktif, which is a sad reality in Malaysia. Bila nampak orang Melayu as orang malas for some reason, and it's actually not bad stereotype considering I'm a Malay itself. Okay. This is not a bad stereotype. What? No, because I don't know, because it's very because basically people acknowledge that fact. Macam contohnya, if you hear the news that
kalau if you hear all this persidangan Agung UMNO and say that Melayu ni kena kerja kuat, Melayu ni pemalas and everything like that. So when you have people of that credential cakap awak ni malas, orang sebangsa awak ni malas, lagi kuat orang akan ingat dekat dia punya mindset awak ni malas. Who said that? Mahathir is famously known for that. Oh, he said Malays are lazy. Yeah, Yes. it is true. And It actually, is true. As in, I'm not saying it's true. I mean, to it's be honest, kalau you tengok, it's kind of obvious though. No, I want to understand your perspective of this stereotype. Oh yeah. yeah. Well, it's not. It's like Very few are like it's like a very- statistical Most of association. them lah. like It's like kaki lepak. It's like the culture, It's the culture, yeah. Or is it just private sector? I think it's more. Private sector. I think that study it says it's for private Not really sectors. upbringing. It's more Private about, sectors. like, Kalau public once- sector. It's the society, it's the culture. tau. Society Macam cakap. if you Okay, tengok so budak-budak, public sector, how they I grow think up, it will be the other way they're around lah. Not more like Yeah, public driven sector will to be the go obvious because more, public sector itself. and they're more like Push Jap. them enough. no parents push. It's just they kind of rebel. Rebel. Yeah, if you tengok budak Melayu, orang banyak rebel. I guess that's how I see it lah. As in, that's how I see it lah. Macam I I think know, like- right. It's don't know lah. That's what I think lah. It's like orang Melayu. I think you are more contented with what you already have. yeah. You don't want to work like more to get like more. better. You just good with what you have. You're now. in the comfort zone. I Yeah. guess that's why. As in, macam back to the starting lah. Macam because the Malays are given a lot of, it goes out. Okay, the Malays are given a lot of opportunities. We have a lot of like advantages, and then so because we're happy with that, we feel contented with that, we stay as we are. But when you guys like, no offense, but like no non-Bumis, you guys have a little bit more struggle compared to us to get more. I guess that's how like because you see it, so you're driven to go more because you know you have to work more compared to others. So bila relatively, because malas is basically something relative. That's how you measure it. You cannot measure it. So relatively looking at that, that's why you see Melayu as pemalas, I guess. And Yeah. it's It's more of a social content lah. yeah, it's more of a contextual way, and basically Tun Razak. So towards the end of his life, Tun Razak actually made this. Acknowledged the fact that he was disappointed with the fact that Malays actually did not optimize the opportunities, the abundant opportunities given to them to succeed. So macam bila Tun Razak buat dasar ekonomi baru, sebab basically dia nak cuba and it's basically politicize. Dasar ekonomi baru tu sebenarnya number one ialah untuk membasmi kemiskinan. And pembasmi kemiskinan tu tak mengira kaum. Tapi masalahnya bila orang nak suka politikkan benda ni, dan sememangnya the fact that pada waktu tu sememangnya lagi ramai orang Melayu miskin daripada orang lain. Jadi dia akan cakap, oh dasar ekonomi baru tu sebenarnya menolong mengurangkan kemiskinan orang Melayu. Tapi sebenarnya benda tu is the fact that ramai orang Melayu before this miskin. It's as simple as that. And masalahnya orang politikkan benda tu to make it sound that dasar ekonomi baru sebenarnya tolong memperjuangkan orang Melayu. That's the sad irony behind dasar ekonomi baru dan orang semua politikkan benda tu. Where was I? Hilang dah. Kita masuk pasal apa So tu? does it still apply sekarang? I mean, kan dia nak membantu supaya kemiskinan, tapi at that time Melayu dah miskin. Sekarang still ramai yang miskin tu Melayu ke? That's a So ada very ratio kemiskinan berdasarkan Still race. majority Melayu. okay. Saya bila tengok balik kan, actually I made this one. I actually made this one. I made this one cute table. No. A cute table. Sebenarnya bila kita tengok kan, dia punya
number one, dia punya top 20% and middle 40% and bottom 40% sebenarnya tak berganjak tau over time. It's like this and this. Dia imagine these 3 lines ni. So over time it looks like this. Tak ada changes pun. And basically ikut kaum sebenarnya it doesn't change that much after the 90s. After the 90s. So before the 70s it was dasar ekonomi baru, and then after that the 90s is when the dasar ekonomi baru habis, and that's when Mahathir dia buat this dasar apa benda lah after that. So dia punya this proportion hasn't changed for the past 20 years. That being said, antara dasar paling besar, the main effect of this dasar ekonomi baru, at least from the way I see it personally, there's this one invention, or very new invention called the Malay middle class. And Malay middle class itself was generated because of the DEB. And yang waktu tu intentionally untuk tolong orang miskin, dan kebetulan orang miskin waktu tu ramainya adalah orang Melayu. And basically and my father and my mother were a direct recipient of Mara scholarships. So that's why I think that I am somewhat indebted to this whole dasar ekonomi baru thing. So that being said, mungkin that's one of the reasons why Melayu tak still grab all those opportunities for them to increase their net worth. Sebab they're still within that range of, sekarang ni we just reached that middle class nominal income, but we're not into that part yet of like grabbing assets and gaining more net worth. So that's at least one optimistic way of looking into it. And lagi satu bila nak cakap pasal income, Dah 40 minit je. 40 minit. Okay. So the last thing you cakap pasal income is this one famous thing that ahli-ahli macroeconomy have a love and hate relationship. There's this one thing called the permanent income hypothesis. I'm sorry I'm bringing this in. And actually back in the 70s, so buku ni sebenarnya diterbitkan pada tahun 1970-an. Dan waktu tu tak ada lagi bukti yang kukuh untuk sebenarnya menolak permanent income hypothesis ni. Okey, jadi apa sebenarnya permanent income hypothesis? Permanent income hypothesis sebenarnya dicernakan maafkan saya oleh Milton Friedman. Dan dicanangkan. Terima kasih. Ada Lila, bahaya. Okay, Dicernakan dihadau. Dicanangkan dicadang. Dicanangkan oleh Milton Friedman. And basically apa point dia is, orang akan cuba nak, macam contohnya kan, kalau kau belanja 80, orang akan cuba nak puratakan perbelanjaan dia sepurata yang mungkin. So macam contohnya, kalau dia tahu dia boleh jana pendapatan sebanyak $20,000 setahun, dia akan cuba cari cara untuk make sure that dia belanja on this one average sepanjang hidup dia, bila dia tahu the fact that dia boleh earn at most $20,000 setahun. So that's basically what the permanent income hypothesis is. Dan sebenarnya bila tengok balik istilah permanent income ni, dia punya istilah permanent income dia sangat ekstrim, to extent that kalau contohnya kau dapat tahu pada tahun depan yang kau akan income kau naik daripada $20,000 ke $30,000 setahun, dia punya permanent income hypothesis ni cakap, bila kau tahu yang tahun depan kau akan earn lagi banyak, hari ni juga atau esoknya juga kau akan spend lagi banyak, sebab kau tahu tahun depan kau akan earn lagi $30,000, kau akan earn lagi $10,000 extra. That was that very extreme of that permanent income hypothesis. Dan sebenarnya memang benda tu memang orang dah reject lah, sebab dia ahli-ahli ekonomi ada buat satu study ni. Jadi dah makin sejuk kat sini. Jadi George W. Bush
salah satu benda dia yang paling famous George W. Bush ni buat, besides perang kat Iraq dan Iraq dan Afghanistan dan sebenarnya dia perangnya, ialah dia buat this one thing, nama dia the Bush tax credit, nama dia extra kot, economic growth something act tax. Sebab waktu zaman Bush tu dia ada dia punya economic recession sikit lah, dia smaller recession is because of the dot-com bubble burst. Orang ambil sama kelas dengan saya dia gelar macam tu, tapi memang profesor kita cakap jadi bila nak mula tax cut tu, Presiden Bush atau former Presiden Bush dia bagi $300 kat semua orang. $300 kat semua orang yang bayar tax, yang taxable income dia, yang pendapatan boleh cukai dia lebih $6,000 setahun. So lebih $6,000 setahun je taxable income, dia bagi $300 kat semua orang. Dan apa yang dia dapat tahu is bila orang dapat $300 tu, bila orang dapat tahu yang dia dapat $300 tu, dia tak akan cakap dia belanja terus. Dia akan cakap dia akan tunggu bila dia dapat $300 tu dulu, baru dia fikir dia nak belanja ke, dia nak saving ke. Tapi basically dia takkan belanja right after dia tahu yang dia akan dapat income tu. So that being said, so basically buku ni dia cerita sikit pasal transitory income. Macam contohnya makin sejuk kat luar ni. Sebab dah habis lah. So transitory income tu macam contohnya fluctuation untuk income tu sendiri. Macam contohnya kalau average income awak $80, and then tolaklah macam contoh awak sakit, awak tak sakit, awak tak sakit, dan contohnya average setahun awak sakit 2 hari setahun. And kalau ada fluctuation tu like, so basically transitory income tu nak menunjukkan berapa banyak fluctuation of income tu sendiri on a daripada dia punya average dia. So apa yang dia find out that is lagi banyak fluctuation kau, lagi tinggi kau punya ambition. Contohnya macam ni lah. Kalau contohnya niaga jual ikan kan. Niaga jual ikan kan. Waktu tu musim bukan tengkujuh. Bila musim bukan tengkujuh. Bila bukan musim tengkujuh, dia rasa tengah dapat ikan banyak, tengah jual ikan banyak, and then dia akan fikir, wah, dapat banyak jual ikan ni daripada biasanya. Tengah lagi kuat dia punya cita-cita dia untuk dia rasa boleh beli banyak barang lagi semua. Dan sebenarnya benda ni sangat penting bila nak tengok dari segi konteks ekonomi tu sendiri tau. Macam contohnya banyak macam kita punya ekonomi tu, banyak kita punya industri kecil dan sederhana tau. Dan kita sendiri tak tahu berapa banyak dia punya earn on average. Sebab pendapatan kecil dan sederhana dia punya income, industri kecil dan sederhana IKS, sememangnya saya rasa lah salah satu industri yang paling kuat dia punya fluctuation dia based on economic cycle tau. So that being said, apa yang saya nak cuba cakapkan kat sini ni memang cakap bahasa je. Jangan ambil terang. Apa yang saya risaukan sebenarnya is segala consumption yang makin meningkat pada waktu ni is sebab dia punya fluctuation dia sangat tinggi. Macam contohnya when times are good, dia rasa income dia lagi banyak, dia rasa nak beli lagi banyak barang, all is well. So maksudnya kat sini, bila dia beli lagi banyak barang and kalau dia hutang banyak, and that's where this whole thing of net worth comes in, that's where the whole thing of earnings capacity comes in. So that's one of the main reasons I think that bila kita guna pasal income as a sole measure, dia sebenarnya income tu sebenarnya tak membantu, sebab ada banyak sangat faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi berapa banyak orang tu boleh earn in the long run, in the short run. Jadi with that being said, and bila kita cakap pasal GDP ni, kita akan cuba ringkaskan sebab cuaca makin sejuk sebenarnya. Jadi point number 1 is bila kita nak cakap pasal ekonomi, orang akan cakap pasal GDP dulu. And GDP itself is different from income for some reasons. As GDP itself is expenditure, and tak semestinya bila orang spend more, tak semestinya orang cakap you earn more. Itu number 1.
And okay, dah nak habis dah. And number 2, mana? Okay. And number 2, bila nak cerita pasal CPI, okay, kita nak cerita pasal CPI. Bila saya tengok balik kan, orang macam mana ada Jabatan Statistik sebenarnya, dia buat dia punya perangkaan ni lah. Oh, inflation naik by this percent, inflation naik by this percent. Apa yang saya nampak sebenarnya sangat obvious dan sangat menyedihkan. Okay. Kita punya CPI sebenarnya meletakkan weightage sebanyak 22.6% on housing. That being said, macam contohnya, kau bayar, macam contohnya, nak cakap kat sini, awak spend 22% pendapatan awak untuk housing. Dan saya rasa benda tu sebenarnya sangat tak betul kalau kita tanya orang-orang yang dah berumah tangga sekarang. Awak tak spend 22.6% on housing. Awak spend at least 1/3 dah benda tu. Even at least orang buku zaman 70-an ni yang cakap that orang poor on average spend 35% on housing, 33% on housing for the middle class, and 28% on housing for the high income class. This is Malaysia or what? This is No, world. but this is US punya definition. But in Malaysia, the way we do our price index is such a way that we put 22.6% of the weightage of how much you earn on housing. Only 22.6. 22.6%, and that's somewhat Is our surprising. property cheaper? And I mean, property makin mahal, but due to the fact that we put not as much weight as it should be on housing, does it actually understates the CPI, understates inflation. So that's what my opinion is. And the fact that housing naik 1.6% last year, and the fact that you actually you didn't put a lot of weight on housing as what it should be, then you somewhat dengar that inflation naik 1.8%. That's due to the fact that you understate that inflation on the housing side. Okay, and then and this is the more interesting part. Food naik 2.7% last year. Like the food prices naik 2.7% last year. And they put a good portion of it, like 1/3 on food. Malaysians. Okay, but here's the saddest part, and this is why I find it really shocking. Kita punya price index put in such a way that 3.2% yang what kita belanja is spent on restaurant and hotels. So that being said is, macam contohnya if you earn $900, RM900 sebulan, awak spend RM10 makan luar. Okay, and that's actually not true. That's not true, yeah. Sekali makan kedai Sekali kedai makan mamak tak pun RM10 tau. It's nowadays. And okay, that's one thing. And the other thing is, restaurant prices increased 2.9% last year, and that's probably the sharpest gain. And benda tu sebenarnya it's not really heavily counted. Dia punya increase is discounted due to the fact that CPI itself put a very low weightage on this restaurant and hotels. So the point being taken is, CPI kita ni sebenarnya, at least from the way I see it, kita kena cari cara untuk revamp balik CPI ni. Or at least improve balik CPI ni. Orang semua yang frisbee tengah sejuk ni. Okay, so itulah point saya pada hari ni. And the reason why I cakap pasal GDP and pasal CPI is kita nak cakap pasal real income, and what we interest the most basically bila kita nak cakap pasal berbanyak barang awak boleh earn when it comes to command of goods and services is your real income. Okay. Alright. I have a question. Tadi you ada cakap pasal macam mana kos perumahan dekat Lembah Kelang katakan. Dan cara untuk kita adapt dengan harga rumah yang meningkat, yang which kita tak boleh nak elak, adalah dengan meningkatkan pendapatan. Okay, ini boleh kita kita rationalkan pada orang-orang yang buat bisnes sendiri.
kepada yang melakukan perusahaan sendiri supaya diorang boleh kiranya tambah usaha dan tambahnya. Bagaimana pula dengan macam orang yang kerja kerajaan yang gaji tetap, polis, I know. Okay. Since Fatimah cakap Melayu, saya akan cakap Melayu sepenuh-penuhnya lah. I cannot cakap Melayu. tak apa, it's okay. English also can. Okay. Tuhan. Okay, benda pertama, bila nak cakap pasal, kita nak cakap pasal kaki tangan kerajaan, diorang ada quarters. And quarters, sama ada diorang dapat rumah yang diskaun, macam diorang dapat duduk quarters kerajaan, dapat rumah sewa yang memang sememangnya lagi murah daripada orang yang bukan kaki tangan kerajaan. And quarters tu sebenarnya sangat limited lah, sangat terhad. Dan itu sebenarnya memang satu masalah. Okay. Itu satu benda yang orang kena sedar apabila dia nak beli satu rumah tu. Sebab bila kita nak beli satu rumah sekarang, kita tak boleh beli rumah like beli cash, like beli RM150,000 put on hand macam tu kan. Jadi dia orang kena dia kena like ada satu kesedaran yang banyak like bila nak beli rumah kena sangat strategik, that awak kena tahu berapa banyak down payment awak nak buat, berapa banyak awak punya loan awak akan ambil, total semua berapa banyak awak kena bayar kat diorang, dan awak kena sedar that banyak extra income awak kena buat. Okay, memang it sounds very detailed, tapi sebenarnya kalau nak cerita pasal kaki tangan kerajaan ni, salah satu benda paling besar untuk trade off antara orang kerjaan dengan orang swasta is pension tau. And government pension is probably one of the benda yang paling underrated in Malaysian government itself. Sebab ramai orang sebenarnya kerja government, and portion perbelanjaan untuk pension akan meningkat. Dia macam baby boomer punya style of US and social security. Masalah US, and awak kena spend lagi banyak untuk social security pada masa depan, sebab lagi banyak baby boomer ni semua akan bersara seramai-ramai. So kat Malaysia lagi ramai orang yang kerja, tak ada tahu lagi ramai orang kerja lain tak, tapi income orang yang bekerja tu makin meningkat sebab kena adjusted dan ini yang kelakar ni, income pension sebenarnya not really inflation adjusted tau. So that being said, dia kira whatever your last income before you retire, and then that will be half of it every month. So that's how the pension works. Saya tahu pension tu sebab atuk nenek saya kerja kerajaan. So that's what they told me about it. And that is different from social security. Okay, tak nak cerita pasal social security dah. But that being said is, orang kena memang fikir secara serasional mungkin when it comes to beli rumah. And dia kena sedar that bila beli rumah, kena cari cara untuk tambahkan pendapatan supaya untuk bayar hutang tu nanti. Itu je saya boleh bagi tahu. No, I think what you're asking is like if I'm not a like entrepreneur, right? Like I'm an employee, and then if houses prices rise, you seem to imply that you're stuck in this wage gap where you cannot earn more. But actually, you can earn more because how your employers earn more is they decide to increase their product, the amount of that is here, right? And they can do two things to do that. They can increase labor or they can increase capital. Usually productions is a function of both. You need labor and capital. So they must increase labor. So if you choose to work more yourself, then you will get a higher wage. Like on average the whole nation will get an average. Okay. Maybe like the wage gap won't increase, but he will hire more workers. So like the lower income people who actually earn this low will rise up to be equal as you. Okay, so that being said is, Yeah. cut, Correct. okay, if entrepreneurs, here's the cut. If you're entrepreneur and times are good, and you find a way to
garner more income by selling more stuff, Yeah. then things are good. You're better off. But orang yang employee, like kerja dengan with this organisation and stuff like that, the only way to do is to make sure that, okay, number one, when it comes to stuff like this, the employee will always find a way. Okay, ni kita cakap sebab dekat kelas cakap English kan. The employee will always find a way to make sure that your productivity itself is, i.e. your wage is less than what your productivity is to the company. That's a fact. Or at least they will make it equal. But an equal case is very unlikely because they due to the fact that of the specific trainings of a different kinds of trainings that the company provides to you, and that loss of productivity itself will be translated into a lot smaller wage than what your productivity is. Than what your productivity is. It depends like at what wage bracket you are. So like if you're talking about the super high like Steve Jobs or, I bet they probably get paid more than what they're worth, because if they know that if they defect to another company, the Apple will like lose more but the rivals will gain more. No? So the loss is like disproportionate. No? You understand? No? Okay. So they will pay you like somewhere in the middle. Okay. So it's for the high income people, that is not the case, because they will always pay you more than you're worth, because they want you to stay. Because if you defect, you got company secrets, you can defect to the other company and you can give them the advantage. Okay, so that's one thing itself. It's number one. It's a case of number one, you think how much you think you are worth to the company, and number two, how much the company thinks they are worth to you. No, you are worth to them, and that itself is an asymmetric information that cannot be addressed. Because Asymmetric information. that cannot be addressed unless you have that direct transparent communication between you yourself and what your employer thinks how much you're worth, and you True. you actually address how much you're worth to the company. And when you're having that into account, that will result in a very competitive wage. So it's like lemons and peach market. Oh, for what? so that itself, so derives the fact that what would the paradigm of the problem itself of what you think you're worth to the company and what the company thinks you are worth to them. I think I get your point when it comes to like middle class people. They probably don't get paid for what they're worth. Despite, okay, In fact, it was in Das Kapital by Marx. yeah. So the only way that the only way that the employee thinks that they are paying more, they are paying more to you, is because you think that, oh, this guy has contributed so much to us that the only way for it to make sense now is for us to give him more. That's the So only. he don't like defect. Yes. Yeah. So at least he makes himself justified and he makes himself warranted that, oh, at least I'm worth more to the company, and I know that I'm putting a lot of effort, and hence I feel I'm justified to get a wage raise. Yep. So that being said, cara paling senang untuk kau, cara paling senang, the only way for it to make sense untuk you earn more income in the long run, if you're in an employee setting, is awak kena cari cara untuk dapatkan your increase your productivity. And sebenarnya berdasarkan bincangan tadi, sebenarnya dan saya orang Melayu, Melayu sebenarnya ada masalah dengan productivity. Itu satu reality yang